Pernahkah anda terfikir tentang apa yang mungkin berlaku apabila patung-patung yang anda anggap comel tiba-tiba menghidupkan sisi gelap mereka? Di Malaysia, kisah seram tentang patung bukan sekadar cerita rekaan, malah ia menjadi kenyataan. Ini kerana Sheila Mambo, seorang figura terkenal, pernah mengalami detik ngeri apabila patungnya menangis sendirian. Selain itu, terdapat banyak lagi kejadian-kejadian seram patung di Malaysia yang akan membuat anda berfikir dua kali apabila ingin membeli patung. Di sini terdapat 5 kisah seram patung berhantu di Malaysia yang ramai tak sangka bahagian 2. Nombor 5. Patung kuda melompat sendiri. Menurut YouTube Kamimi Hadri, dia telah menceritakan pengalaman kisah seram yang dialami oleh seorang wanita bernama Sarah Serra apabila berhadapan dengan pelbagai kejadian aneh di rumahnya. Difahamkan kejadian tersebut berlaku berpunca daripada patung kuda berwarna kuning milik anaknya itu seolah-olah mempunyai penunggu atau berhantu. Difahamkan lagi anaknya seolah-olah boleh berinteraksi dengan seseorang ketika bermain dengan patung kuda mainan yang diletakkan di dalam bilik anaknya itu. Hal ini kerana pernah berlaku satu kejadian di mana ada tetamu yang datang dan bermalam di ruang tamu rumahnya. Kerap kali terdengar bunyi seakan orang sedang mendengus marah. Semalam, ada tetamu datang tidur bahagian ruang tamu. Pagi ni, dia bagi tahu aku dia tak dapat tidur. Dia dengar macam ada orang mendengus marah. Di samping itu, kejadian aneh turut dialami oleh anak buahnya yang datang menumpang tidur di dalam bilik anaknya mengadu kepadanya bahawa dia terdengar akan bunyi kuda itu melompat-lompat di tepi katil. Satu hari tu, anak buah saya pergi tumpang tidur bilik anak aku. Dan dia mengadu bunyi kuda tu lompat-lompat dekat tepi katil. Disebabkan kejadian-kejadian aneh tersebut, dia nekat memutuskan untuk membuang patung mainan kuda itu di tapak pembuangan sampah. Namun, sebaik saja kali kedua dia pusing semula, dia mendapati patung kuda itu sudah hilang. Selain itu, rata-rata netizen turut berkongsi kejadian mistik yang membabitkan patung mainan yang sama. Kalau anda ada mainan yang tiba-tiba melompat dengan sendiri, adakah anda akan melompat bersamanya atau membuangnya terus keluar? Komen di bawah. Nombor 4. Patung buruk jin di UiTM. Menerusi YouTube The Segment, dia telah menceritakan pengalaman kisah seram seorang pelajar diganggu oleh entiti membawa patung ke Hulu Hilir di UiTM Jengka Pahang. Ceritanya bermula pada suatu malam, sewaktu dia hendak ke tandas, tiba-tiba dia terdengar akan suara orang sedang bercakap-cakap di bilik sebelah. Jadi, dia memberanikan diri untuk pergi secara berseorangan, memandangkan rumitnya ketika itu sudah tidur lena. Sewaktu dia dalam perjalanan menuju ke bilik, dia terlihat akan seorang budak perempuan berjalan berseorangan sambil memegang anak patung buruk keluar daripada pintu bilik bertentangan dengan biliknya dan mereka kemudiannya berselisih. Nampak ada satu budak perempuan depan bilik dia tu. Daripada depan bilik, dia nampak budak tu keluar daripada depan bilik dia tu, jalan seorang-seorang, pegang macam bantal buruk, bantal busuk ke patung buruk ke, aku pun tak sure. Lalu dia memberanikan diri menegur budak tersebut, namun tidak disahut, dan apabila dia menoleh semula ke belakang, dia mendapati budak itu telah hilang. Kemudian pada suatu hari dia tinggal secara berseorangan kerana rumitnya pulang ke rumah setiap hari cuti. Sebaik sahaja dia selesai solat maghrib, dia terdengar akan bunyi kaki seseorang yang memakai rantai kaki berloceng. Lepas pada dia habis solat tu, dia terdengar macam ada bunyi kaki orang yang pakai rantai loceng ke Hulu Hilir sambil kedengaran sesuatu sedang mencakar pintu biliknya. Lantas dia terus membuka telekung lalu terbaring di atas katil sambil bermain telefon. Tidak lama selepas itu, dia terasa seolah badannya ditekan oleh sesuatu yang berat sehingga dia tidak dapat bernafas. Kemudian dia bertukar posisi baring secara mengiring menghadap ke dinding dan secara tiba-tiba dia merasakan seseorang menolak
menembaknya daripada arah belakang. Dalam pada dia berasa ketakutan, dia terlihat akan satu tangan berbulu berwarna hitam memegang bahu kanannya seolah sedang memeluknya. Keesokan harinya, dia ternampak akan seorang makcik cleaner sedang menyapu. Lalu dia bertanyakan akan kejadian yang dialaminya. Namun makcik itu hanya tersenyum dan memberitahu bahawa blok itu sangat keras. Akan tetapi sebaik saja dia beredar dan menoleh semula ke belakang, tiba-tiba makcik tersebut tidak lagi kelihatan. 3 ke 4 langkah ke hadapan, dia nak pusing belakang, dia nak bagi salam kat makcik tu dah tak ada kan? Adakah anda mempunyai pengalaman seram sendiri di UiTM jengka? Boleh komen di bawah. Nombor 3. Anak patung Sheila Mambo menangis. Menurut Astro Awani, terdapat sebuah pengalaman kisah seram yang dialami oleh Sheila Mambo sewaktu patung miliknya secara tiba-tiba menangis dengan sendiri. Difahamkan lagi, Sheila turut menceritakan pernah berlaku satu kejadian di mana terdapat satu anak patung yang ketika itu kalau ditekan perutnya, ia akan menangis, ketawa dan keluar beberapa suara. Seterusnya, peristiwa seram yang dialaminya itu benar-benar meninggalkan kesan kepadanya. Di samping itu, pada keesokan harinya, kejadian yang sama turut berlaku namun ia masih mengabaikan akan bunyi tersebut. Akan tetapi, selepas beberapa hari kemudian, sesuatu kejadian aneh telah berlaku sehingga membuatkannya tidak teragak untuk membuang patung itu. Menurutnya, pada ketika itu dia berfikir patung tersebut akan kembali ke rumahnya. Namun selepas 15 tahun, semuanya kelihatan baik-baik sahaja. Jika patung kesayangan anda tiba-tiba bertindak di luar jangkaan, seperti menangis atau bergerak sendiri, adakah anda akan membuangnya atau cuba memahami apa yang sebenarnya berlaku? Berikan komen di bawah. Nombor 2. Diganggu patung ketika solat. Menurut YouTube Kamimi Hadri, dia telah menceritakan pengalaman kisah seram yang dialami oleh Hana sewaktu diganggu oleh patung ketika sedang menunaikan solat. Difahamkan sewaktu dia di kedai Mr. DIY, dia ternampak akan satu patung comel lalu dia meminta ibunya untuk membelikan patung tersebut. Namun, terdapat satu kejadian pelik berlaku, iaitu patung yang diletakkan di atas sofa di rumah neneknya ketika itu hilang dan secara tiba-tiba muncul di hadapannya. Time tu aku buat aku ni mak patung. Dia main pretend play macam tu. Aku bagi patung tu baring. Lepas tu aku pergi kat sofa. Aku tengok patung tu tak ada tiba-tiba. Ada kat depan aku. Lepas tu aku takut lah kan. Difahamkan lagi oleh kerana dia berasa amat takut, lalu dia telah meletakkan patung itu ke dalam almari di rumah neneknya. Sehinggalah pada suatu hari sewaktu dia pulang ke rumah, kebetulan ibunya sedar akan patung yang baru dibeli telah tiada. Selepas beberapa hari kemudian, mereka singgah ke kampung dan ibunya menyuruh dia untuk mengambil semula patung yang ditinggalkan untuk dibawa pulang ke rumah. Namun sebaik sahaja sampai, dia terus berlari masuk ke dalam bilik untuk menyembunyikan patung itu. Di samping itu, dia juga ada menceritakan mengenai gangguan mistik yang dialaminya sejak ia dibawa pulang ke rumah. Namun kedua orang tuanya tidak mempercayai akan hal tersebut. Menurutnya lagi, dia seperti ingin membakar sahaja patung itu kerana pernah berlaku satu lagi kejadian seram di mana dia terdengar akan bunyi pelik setiap kali dia menunaikan solat di dalam biliknya. Aku tak ingat time tu aku umur berapa. Dah lah ada macam-macam bunyi waktu subuh. Nak solat tu, setiap kali aku nak solat, mesti aku dengar bunyi something. Lepas tu, aku buka kipas supaya aku tak dengar bunyi tu. Jika anda berada dalam situasi di mana benda yang sepatutnya tidak bernyawa mula mengganggu ketenangan anda, adakah anda akan membuangnya atau mencari jawapan di sebalik misteri tersebut? Nombor 1. Teddy bear putih kembali mengganggu. Terdapat sebuah kisah seram di mana teddy bear putih kembali mengganggu Syahril dan keluarganya. Yang difahamkan pada tahun 2017 dia telah menanam patung beruang putih tersebut kerana mereka sekeluarga dipercayai berdepan dengan pelbagai gangguan mistik.
Difahamkan lagi, pada tahun 2023, pekerja projek pembinaan secara tidak sengaja menggali tanah dan secara tiba-tiba patung tersebut muncul. Akan tetapi, apa yang mengejutkan mereka sekeluarga adalah walaupun sudah lebih 6 tahun ia di dalam tanah, namun fabrik anak patung tersebut masih kelihatan cantik seperti baru. Anehnya, fabrik teddy bear ini masih cantik dan tidak nampak buruk langsung walhal sudah lebih 6 tahun ia bersemadi di dalam tanah. Seterusnya, mereka sekeluarga difahamkan sekali lagi mengalami gangguan mistik. Jadi, menurut nasihat seorang ustaz, mereka perlu menghanyutkan patung itu ke dalam sungai. Oleh itu, menerusi satu hantaran video yang dikongsikan, dia telah membuang patung yang telah diikatkan batu tersebut ke dalam sungai. Walaupun sudah ditanam selama lebih 6 tahun, patung teddy bear putih yang dikaitkan dengan gangguan mistik itu terus menimbulkan rasa takut kepada keluarga Syahril sehingga mereka terpaksa menghanyutkannya ke sungai atas nasihat ustaz. Pernahkah anda terfikir bagaimana sebuah patung yang ditanam bertahun-tahun masih boleh kelihatan seperti baru? Adakah ini hanya kebetulan atau mungkin ada sesuatu yang lebih misteri di sebaliknya? Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen kisah seram anda berkaitan patung atau mainan, dan pernahkah anda merasakan sesuatu yang aneh dengan patung tersebut? Jom komen di bawah.